الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة إلى الخير ودعاء إلى الهدى، ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. أمين أمين يا رب العالمين. أحبابنا في الله، syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk kita sambung sikit lagi pembacaan kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi pada fasal yang keempat, pada menyatakan perihal berkenaan dengan perut. Perut ni bukan cerita sup perut. Cerita sup perut bab makan ni sampai bila tak habis kita ni. Tapi bab menjaga hal ehwal yang berkaitan dengan perut kita. Di antara punca dosa tumai adalah disebabkan kerana perut ni. Sebab tu dikarang kitab ini untuk nak bagi tahu kepada kita orang-orang awam ni tang mana punca-punca kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sambung pada muka surat 15 tengah-tengah tu, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung dalam tu. Perbahasan sebelumnya cerita berkenaan dengan salah satu kesan daripada perut yang makan daripada benda yang bukan halal, yakni benda yang haram, menyebabkan Allah Ta'ala tak terima amal ibadat yang kita buat. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, kita kena faham bagi molek tajuk ni. Contoh, ada orang menega benda yang halal tapi hukum dia haram. Ada? Nega benda halal tapi hukumnya haram. Ada tak ada? Ada. Contohnya apa dia? Contoh jual beli tu tak ada masalah apa. Jual ikan halal, pasal kita nak pakai, nak makan, nak ni goreng, nak ni apa semua. Tapi nega tu jadi haram pasal apa? Timbangannya tu bohong. Zat tu betul, zat tu kena, zat tu betul, tak ada masalah apa, halal elok. Tapi cara menega tu menjadikan hukum dia haram. Menjadikan hukum dia haram. Yang ni timbangan, misalan kita katakan kita timbang dia nak sekilo, kita bagi 950, kurang 50 gram, kita ambil duit sekilo, haram. Nipu, bohong. Kata Nabi SAW, laisa minna man ghashana laisa minna. Siapa yang menipu kepada kami dalam umat kami, kata Nabi SAW, bukanlah daripada golongan umat-umat kami, kata Nabi SAW. Maka sama juga dengan keadaan yang kita cerita bab perut ni. Saya tak makan apa, Ustaz, makan benda halal elok apa semua. Nak jadi hukum haram pada perut ni, minta maaf dengan bahasa, tak semestinya kena makan babi, tuan-tuan. Minta maaf bahasa. Tak mestinya kena minum arak baru nak jadi haram. Tak. Jadi kemungkinan saja benda yang kita makan tu zat dia tu halal, tetapi hukumnya haram. Pasal apa? Dengan cara yang tersebut itu adalah haram, maka jadi haram ya. Sebab itu di antara sebab-sebab yang kita buat amal tapi Allah Ta'ala tak terima amal kita ni, di antaranya disebabkan dosa yang kita buat melalui perut kita.
Di antaranya lagi disebutkan, qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin, dan tiada ada baginya melainkan penat jua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni orang yang buat amal tapi makan benda haram, tak ada benda yang tinggal bagi dia melainkan penat jua. Yang ni penat saja ya, tak boleh apa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wadh-dhama. Artinya, beberapa banyak daripada yang semayang malam tiada ada baginya daripada sembahyangnya melainkan berjaga sahaja, dan beberapa banyak daripada yang puasa tiada ada baginya daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga semata. Berjaga ini maksud apa? Berjaga ini maksudnya kita berjaga semata-mata walaupun kita buat amal ibadat tapi tak dapat pahala buat amal ibadat tu. Ni contoh tuan-tuan ni, kita masuk berapa rejab dah ni? Berapa rejab dah kita ni? Ya? Bukan tengok situ ha? 3, 4. Oi, qaul banyak ni. Bulan Rejab, bulan Syaban ni qaul ni macam-macam, 3, 4 lah, 5 apa dah. Tapi yang sepakat ijma' umat Nabi Muhammad, hatta yang duduk umat Nabi Muhammad duduk di Taman Peruda ni tak pernah khilaf langsung bulan Ramadan. Tu tobat lahum, tak ada khilaf. Siap boleh tegur pergi berceramah. Ceramah malam ni sebelum tarawih. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kita bersyukur malam ni adalah malam yang keempat daripada kita dalam bulan Ramadan. Ustaz, beringat Ustaz, bukan malam 4 dah, masuk 5 dah Ustaz. Satu masjid ni teguk, bukan 4 Ustaz, 5 dah Ustaz dah. Jangan buat kurang Ustaz, jenuh kami. Sepakat kita. Tapi bulan Rejab ni dia ada juga kill dan call dia tu. Tak apalah tu Ustaz, kira lah berapa bulan pun. Kita dah masuk dah dalam bulan Ramadan ni, kita dah masuk dah dalam bulan Rejab. Sebulan lebih lagi nak masuk dalam bulan Ramadan. Baik, di antara amalan yang dianjurkan untuk kita buat dalam bulan Ramadan ialah qiyamul lail. Nak habaq ibu ayah mati Allah sekalian, hatta saya nasihati diri saya sendiri, kita takkan boleh bangkit nak buat semayang tahajud kalau daripada Allah kita tak mula. Tu duk muruk. Boleh buat tapi takkan boleh sekerat macam mana yang kita nak dalam bulan Ramadan. Takkan boleh sepanjang daripada hidup dia tak pernah buat, tak bulan Ramadan dia nak bangkit qiyamul lail menghidupkan sepanjang malam, takkan berlaku. Kerana apa? Kerana susah bagi kita nak buat benda yang kita tak pernah buat sebelum tu. Sebab tu Imam Abdullah ibn Haddad al-Haddad rahimallahu ta'ala, Imam Abdullah Haddad menyebutkan bahawasanya pasal apa disunatkan kita buat qabliyah semayang maghrib, ada qabliyah. Pasal apa ada qabliyah? Padahal nak semayang hak betul-betul lagi, semayang waktu lagi. Beliau mengatakan bahawasanya qabliyah daripada semayang itu adalah sebagai nak ajak ataupun nak latih diri kita bagi khusyuk sebelum masuk semayang tu. Maka begitu jugalah dalam bulan Rejab dengan Syaban ni. Pasal apa ada satu bulan yang Nabi paling banyak sekali puasa, disebutkan dalam riwayat, iaitu kata para sahabat bulan Syaban. Pasal apa dalam bulan Syaban Nabi paling banyak puasa? Latihan untuk nak masuk betul-betul secara berhadapan dengan Ramadan yang akan datang, secara zahir dan batinnya dalam menemui yang dikatakan bulan Ramadan. Kita bulan Syaban ni kalau kita nak puasa banyak, tobat lahum tak dah. Pasal apa? Weh payah Syaban pun banyak, Ramadan pun banyak lagi, melunya kami Ustaz. Kita dah nampak ke tu? Sedangkan orang salafun salih dulu latihan demi latihan. Sebab tu jangan heran bila kita baca beberapa riwayat para alim ulama, ada yang menundukkan nafsu mereka tu ambil masa latihan sebanyak 40 tahun nak tunduk nafsu tu, nak tunduk nafsu bagi tenang, nak tunduk nafsu bagi ikut tuan kepada nafsu. 40 tahun kata alim ulama. Ada alim ulama yang ambil masa 40 tahun untuk nak tundukkan nafsu sendiri, bukan nafsu orang, nafsu sendiri. Latihan, tadribat yang dilakukan itu menunjukkan kejayaan yang mereka kecapi.
Sebab itu tuan-tuan mati Allah sekalian, bila Nabi cerita benda-benda lagu ni, Nabi tahu kata benda ni susah bagi kita. Contoh, Nabi tak kata berapa ramai lah orang duk ucap tasbih sekali, padahal tak ada makna pun tasbih dia. Nabi tak kata lagu tu. Pasal apa? Setakat nak kata subhanallah, daripada kita bangkit sampai turun dekat parking kereta saya lagi ni, subhanallah 10 kali, 15 kali, lebih daripada itu kita boleh buat. Senang. Tetapi qiyamul lail, adakah semua orang boleh buat? Tak. Sebab payah buatlah makin merana seseorang itu bila Nabi kata, hang dah lah payah bangkit, hang buat, dah buat, tak dapat apa pula. Siapa lagu ni ya? Tuan-tuan kerja pejabat kerajaan, pulun kumpul cuti ni pasal nak ambil GCR. Tahu-tahu terlibat dengan salah laku apa, pencen pun tak boleh. Agak-agak nak kata apa kat kawan tu? Kawan tu nak menyelesai lagu mana? Agak-agak try pergi tanya dia, tengok. Oh, saya kumpul ni lebih dah 170 hari dah, 180 hari ke 200 dah saya kumpul hari. Tak ambil cuti langsung, kerja ni kira hamba terus pada kerja. Kok nak boleh makan pencen, makan masak golden shake ni boleh banyak sikit. Tak tahu, royuk. Kes apa? Satu ya, nikah luar negara. Tak pergi daftar. Contoh. Baru ni ada seorang mai. Baru ni ada seorang. Syekh, minta maaf, saya nak buat bagi settle juga ni macam mana, bini saya pun ni nak pencen lah. Jadi duduk dalam apa nama surat berat, apa dia punya surat dalam sistem dia tu masih lagi bujang. Nak pencen dah, nama dalam sistem abang kerja pula dah. Tak mau abang terlepas. Dia kata dalam sistem kerja tu masih lagi duduk bujang. Umur dekat 60 lah. Dia kata pencen ni tak keharu duit tu. Anak dapat 5 orang. Oh, tak daftar hak ni ustaz. Jam. Siapa nak boleh terima pencen? Anak-anak pakai hau gitu. Ni lagu mana pun nak kena tolong abang saya bagi selesai. Kita pula nak kena pegang apa bagi dia. Baru nampak kita menyelesai. Tu baru atas dunia. Ni akhirat esok. Ui, saya ni bangkit mayang malam ni, kira tak berhenti. Contoh. Kira main kerja ni sahar menguap depan kawan-kawan ni. Orang tanya, hai, pasal apa muak teruk kan? Dah ada apalah, biasalah orang hak jenis buat sembahyang tahajud 300 rakaat tiap malam ni mampak macam ni lah selalunya. Tu dia. Dia pergi habaq kata 300 rakaat tiap malam, main duk menguak depan kawan. Tahu-tahu depan akhirat esok Allah Ta'ala kata apa? Tak ada apa. La haula wa la quwata illa billahil azim. Bangkit buat apa tiap malam? Pasal benda ni susah, Nabi bagi contoh. Bayang tengok, bangkit tiap malam Allah Ta'ala tak terima apa. Hak dia dapat apa dia? Berjaga saja. Dan kata Nabi SAW lagi, ada berapa ramai lagi yang puasa? Tak ada apa puasa dia, melainkan lapak dengan dahaga saja hak dia boleh. Weh, teruk tuan-tuan. Kita tengok anak kita puasa kadang-kadang tali beg tu galah tak atas kepala. Balik sekolah, beg galah aku tu, balik lagi ni tali beg duk tahun ni husung buat balik heret. Kita pun tengok umur kesiannya buat ni wek tahun ni letih boh. Oi, tak apa, sabarlah ni baru dunia no, esok kita nak akhirat. Tengok pak tu pun puasa Allah Taala tak terima. Tahu susah. Untuk ingat senang. Ni baru main sat-sat petang tadi. Laki umur 69, perempuan adalah umur sekian-sekian. Main nak bercerai. Saya tak mau duduk orang dengan tok lelaki saya ni jahat. Amboi. Tok lelaki pun tak biar. Awak hanya hambik sangat. Cerita masa benci. Tuan-tuan, tak apalah kita sudut cerita masalah apa. Saya tanya dia. Minta maaf apa lu nak tanya? Mayang tak? Tu pun kita tahu lah. Habaq sungguh-sungguh sehari semayang apa tu? Tak cukup. Tak berapa waktu. Subuh tu confirm dah lah. Kita dia ingat kita subuh tu mungkin ada aku nak hantar cucu kan, tak anak dia kok dah kata subuh tu memang kami bangkit dah lah pasal nak hantar keluar kerja apa. Rupanya subuh ni memang tak mayang langsung. Tu dia. Umur 69. Saya tanya, tu dia umur 69 tak semayang. Tak apa Ustaz, ada subsidi. Tu dia. Hak menjawab ni. Masa kalau boleh kat pangang sport lama dah kata.
Hang boleh duk habak kata umur 69 kan ni duk makan subsidi. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Dia tanya bini dia, mayang tak? Lama dah tak mayang. Tu dia. Saya kata ni minta maaf cakap, bukan saya nak inci orang, bukan saya nak kata saya pun bukan orang bagus, saya kata. Masalah paling besar keluarga hampa ni, saya kata, pasal hampa tak tunduk ke Tuhan. Hak tu saya abang tu terang. Masalah besar. Dengar bahasa cakap ni kira macam kurang ajar lah. Kawan umur 69, kita umur baru berapa. Tapi tuan-tuan, tak tahu nak kata tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak, oh tak apa pakcik, sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala ni maha luas, teruskanlah dengan kehidupan pakcik, insya-Allah subsidi makin panjang. Takkan nak kata lagu tu? Uish. Saya kata masalah paling besar keluarga ni bukan masalah apa sebenarnya, pasal tak tunduk ke Tuhan ni. Pasal tak tunduk ke Tuhan. Nak kaya, nak belaka, nak semua. Semayang tak langsung, Allahu Rabbi ya salam. Umur 69 tuan-tuan, bukan kata umur 29. Ini masalah-masalah yang kita kena berhadapan tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sebut dua contoh benda ibadat yang orang kalau kata tak boleh pahala, menyesal tak sudah. Apa dia? Bangkit tengah malam dengan puasa. Bangkit tengah malam tuan-tuan, dia seorang bangkit, orang lain mau tak bangkit. Tak tahu dia Allah Ta'ala tak terima. Allah tak tahu tak lagu mana. Baik hati tadi 69 tadi kata baik, aku hatam yang subuh terus tak apa. Dia dah hang duk bangkit tengah malam, Allah Ta'ala tak terima. Baik jadi macam aku, alam masuk neraka terus. Tu dia. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, benda tu kecil je. Apa dia? Sumber daripada kita makan buat masuk dalam perut kita daripada benda yang haram. Sebab tu kita duk semayang duha tuan-tuan. Tuan-tuan duk semayang duha, perhati sama doa yang kita baca. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki duk di langit turun ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau ada duk di bawah bumi ni ya Allah, bagi terbit keluar. Wa in kana mu'assiran fayashirhu. Kalau kata susah ya Allah, permudahkanlah. Di antaranya apa dia kita sebut dalam doa, wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalaulah waktu aku masa duk mula kerja dulu aku tak reti halal haram ni, duk makan benda haram ya Allah, fatahhirhu ya Allah, bersihkanlah ya Allah. Allah nak bersih lagu mana? Boleh ujian, musibah, bala, Allah Ta'ala tarik nikmat satu persatu, sakit sebelum mati, bertahun-tahun sakit, mungkin saja. Saya tak kata semua orang lagu tu, tapi ujian itu datang dengan pelbagai cara, dan kemungkinan besar itu adalah kafarah bagi dosa-dosa yang kita buat sebelum tu, yang mana akan menyebabkan dengan susahnya kita atas dunia bertahun-tahun ni, menyebabkan Allah Ta'ala ringan yang berkenaan dengan azab dan juga hisab kita di akhirat kelak. Mungkin saja kita minta ya Allah, wa in kana haraman fatahhirhu ya Allah. Kalau kata mai daripada sumber-sumber yang tak elok, hak tak baik ya Allah, tolong bersih ya Allah, tolong bersih sebelum kami hembus nafas kami yang terakhir ya Allah. Pasal besar, pasal apa? Di antara kesan yang paling besar yang dikata makan ni benda yang kita ambil daripada benda yang tak halal ini, Allah tak terima amal hak kita buat. Tuan-tuan mati Allah sekalian, diceritakan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, la yaqbalu salatu salatan mri'in fi jawfihi haramun. Artinya tiadalah menerima Allah Ta'ala akan sembahyang seseorang yang ada di dalam perutnya yang haram. Saya kira orang tanya pula, Allah Zat, habis sangat Allah Ta'ala nak terima berapa lama? Makan 3-4 hari berak keluar habis yang tu lah. Siapa kata? Sebab tu ulama dulu-dulu sangat jaga tarbiyah anak-anak, bukan masa dia besar tapi masa dia kecil. Daripada apa? Daripada suapan mulut anak diberikan makanan yang halal ataupun haram, diambil berat oleh para alim ulama. Dan dah sebati dengan benda yang haram, maka dia lagu mana pun kalau depan mata ada yang benda yang halal, dia akan duk pergi cari yang haram juga. Itu biasa.
Kalau orang yang dah biasa dah dengan yang halal, lagu mana prosah pun, lagu mana susah pun, dia akan pastikan hak masuk dalam mulut tu halal, bukannya haram. Itu penting. Penting, bukan sikit-sikit punya main, tuan-tuan. Adapun bersangatan kenyang, maka hanya sahaja dituntut daripada menjauhkannya kerana beberapa perkara. Tu dia. Sangat kenyang ni hukum apa? Haram ke? Halal ke? Makruh ke? Sunat ke? Harus ke? Melampau kenyang. Cara melampau kenyang ni semua kita jenis buka puasa. Kita kenyang tak kenyang ni, makan punya banyak ni, macam duk kata sujud tarawih tu tarik-tarik cendol. Ni tahun ni cendol ni melekat tu ni. Kata cara ni makan sungguh ni. Baik, apa hukum penuh perut dengan makanan ni? Tengok sini. Maka bersangatan yang kenyang, jadi penuh perut yang sangat-sangat ni, dituntut kita untuk menjauhkannya. Maksud dia apa dia? Hukum perut yang kenyang sangat ni hukumnya adalah makruh pada asasnya. Makruh pada asasnya. Pasal apa? Ada riwayat yang menceritakan, di antaranya kalau tak silap saya, Imam Syafi'i sendiri, satu hari, ataupun anak murid beliau Imam Ahmad ibn Hanbal, dikisahkan bahawasanya salah seorang daripada insan hebat ini makan di salah seorang rumah di antara mereka berdua. Yang menjadi tetamu tersebut makan dengan tersangat banyak. Bukan kita sikit ni, pah makan lagi, pah makan lagi, pah makan lagi. Anak murid ni sampai heran, Tok Guru, hei, banyak sangat ni, tak biasa nampak makan banyak sampai orang ni. Dan tahu apa jawab beliau? Dia kata, mana mungkin hang pi jumpa satu rumah yang segala benda yang ada dalam rumahnya halal belaka, tanpa ada sikit pun benda syubhat, melainkan rumah ni saja. Maksud dia apa dia? Hak makan semua duk ada depan kita ni confirm halal. Tang lain tak tentu lagi hang jumpa. Tapi di rumah imam ni hang takkan jumpa dalam rumah ni melainkan semua yang halal belaka. Maka mana mungkin untuk aku ambil sikit-sikit, aku akan ambil makan bagi puas apa yang ada di depan mata aku, kerana aku yakin ianya halal. Maka itu di antaranya yang mengatakan bahawasanya makan bagi penuh perut tak ada masalah, tapi makruh asasnya. Tapi akan sampai tahap kepada haram apabila yang kita makan itu penuh perut kita, dan buang pula yang selebihnya dalam keadaan jiran tetangga tepi kiri kanan atas bawah kita masih lagi dalam kelaparan. Dosa besar orang tu, berdosa, kena ambil beringat. Maka dituntut daripada menjauhkannya kerana beberapa perkara. Yang pertama, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi kerah hati. Tu dia berjumpa dah. Hak tegak, tak mau dengar cakap, duk berasa kemas saja, orang lain tak betul, dia seorang betul. Ni, punca dia tahu mana? Jenis makan tak mau nak berhenti ni. Kerah hati tersebut disebabkan perut yang selalu kenyang. Pasal apa? Persoalan dia pasal apa? Bukan saja-saja ni kenyang-kenyang betul kerah hati, tak. Dia ada sabit dia. Pasal apa kenyang itu menyebabkan kerah hati? Kalau kita tengok pada riwayat yang lain, di antara tanda kerah hati, Quran tak mau nak baca, berasa benda dosa yang kita buat tu kecil, dan berasa mudah untuk tinggal benda-benda yang fardu. Itu di antara tanda hati ketuk, hati tak bersih, hati hitam. Itu tanda dia. Contoh, Allah Ustaz, tinggal bila sembahyang subuh saya boleh qada. Allahu Rabbi ya salam. Rasa tinggal sembahyang subuh tu kecil, pasal apa? Saya lagi boleh qada. Itu hati gelap, tanda hati gelap. Quran, payah Ustaz baca Quran tadarus bulan Ramadan boleh, bulan-bulan lain nak baca apa? Allah besar. Yang kedua, bahawasanya pada banyaknya makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Kenyang sangat, dia nak jadi benda tak elok.
dia akan bertambah dosa yang kita buat. Sekurang-kurangnya kalau kita cerita bab semayang saja sudah. Pasal apa lepas kita buka puasa, ada di antara kita sampai tangguh semayang maghrib tu sampai dekat-dekat dengan isyak. Kalau betul-betul tok guru kita dulu-dulu bukan takat tinggal semayang, semayang lewat tu pun dah dianggap sebagai satu dosa bagi dia. Tapi kita sebab apa? Mayang kau Ustaz, daripada tak mayang. Jiran saya sebelah rumah tu tak mayang terus, saya kira okey mayang lewat. Lagu tu dah kita. Bahasa Pak Long tadi pun dia fikir lagu tu kot tu. Kira okey Ustaz, daripada 5 fardu saya ambil 3. Saya tolak subuh dengan zuhur ya. Asar maghrib isyak saya semayang. Bangsa jenis fardu, bukan dia boleh ambil sikit, banyak akan ambil yang mana dan ambil tak dan, tak boleh. Dia fardu ni kena ambil semua. Dan ketiga, ada membanyakkan makan yang membinasakan kecerdikan dan kepintaran dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Anak-anak hak nak bagi cerdik, jangan bagi kenyang kerak. Dan semua kita tahu kenyang ni mengantuk. Waktu bila aku nak baca buku? Tuan-tuan biasa dengar Allah yarhamuh, kira sebelum ni di belah utara kita ni diiktiraf oleh para alim ulama di utara kita ni, yang paling alim dalam bab fiqh adalah Tok Guru Pak Teh Kuak, Allah yarhamuh. Alim. Kalau kata bab akidah dengan tauhid, baba kita Tok Raja Saleh. Dalam belah utara ni tak ada siapa lah boleh teng Tok Raja Saleh dalam bab tauhid. Dalam bab fiqh, alim bab fiqh tak ada siapa boleh teng yang dikatakan Tok Guru, yang dikatakan Pak Teh Kruh, Pak Teh Kuak di Kruh ni, Allah yarhamu. Dua-dua dah meninggal dah. Lain ni nak cari siapa kira. Hebat sungguh dia dalam fiqh. Saya biasa tuan-tuan, masa duk pergi mengaji dulu ni, saya pergi tanya beliau, saya kata Pak Teh, nak tanya sikit bab fidyah. Apa pandangan Pak Teh berkenaan dengan fidyah ini. Tuan-tuan, dia pegang tangan saya, dia kata Rusdan, Pak Teh jawab ni pasal mu orang mengaji, dia kata. Bila Pak Teh sebut ni, mu klik cari rujukan hak Pak Teh cerita. Jadi mu boleh bukan takat boleh ilmu, mu boleh sumber tu tang mana, dia kata. Mudah bahasa lagu tu. Saya tanya bab fidyah ya tuan-tuan. Cukuplah jawab fidyah ni lagu ni, hukum dia lagu ni, boleh tak boleh, haram tak boleh, jelas tak jelas, berapa cukup tak cukup, sudahlah. Tapi tak. Pak Teh Kruh masa tu dia jawab lagu mana? Dia kata Rusdan, dalam kitab Minhaj jilid sekian, muka surat sekian disebutkan hal. Dalam kitab Al-Bayan disebutkan tajuk sekian dalam sekian. Dalam syarah Minhaj, iaitu kitab ini dibahaskan ini pada muka surat ini jilid sekian. Allah, saya kata patutlah dia kata alim sungguhlah bab fiqh. Kita ni orang tanya surah Qul a'udzu bi falaq, surah ke berapa yang lah pun kita kelang kabut lah. Surah apa lah Allah, surah semua ada rupa atis, surah 30 juzuk, bukan surah aduh kelang kabut lagu tu lah kita. Ni di antara hak jenis lagu tu, kalau tuan-tuan perasan dulu Tok Guru kita Syekh Aminuddin Abdul Rahim, kalau awal-awal dulu kalau tuan-tuan perasan, kalau awal-awal dulu masa beliau balik daripada Mesir, itulah beliau dalam ceramah beliau cepat, cakapnya cepat, dan benda yang dinakalkan itu daripada kitab dan muka surat dulu Syekh Aminuddin dulu. Alah kali bila dah masuk dengan masyarakat ni, kita hak level-level macam saya ni, kita duk pidah lah cakap cepat, lepas tu duk cerita hukum-hukum panjang lebar pula dengan muka surat tu, mana kita nak erti tak faham lah kali, tak faham. Daripada situlah, mula daripada tu Syekh Aminuddin pun dah kurang sikit lah duk nakal kita, dia lebih umum kepada kita masyarakat umum macam kita. Dulu masa kami mengaji, masa tu saya duduk di Mantak Mahmud lagi tuan-tuan, saya ingat lagi kali pertama saya jumpa dengan Syekh Aminuddin Abdul Rahim ketika mana majlis Isra' Mi'raj. Dalam majlis Isra' Mi'raj tersebut, kami bagi masa kepada beliau, sekolah jemput dia bagi masa 3 jam. Lah kali Isra' Mi'raj tak keluar, dia syarah bismillah saja 3 jam. 3 jam bismillah saja. Saya kata, bila nak masuk Isra'? Nak buat ke mana? Takat ni aja. Setakat ni adan. Dah 3 jam dah. Yang cerita pasal ayat Isra' tahun depan.
Tu Syekh Aminuddin Abdul Rahim, Allah yarhamuhu, Allah rabbana yahfazuhu. Allah Taala pelihara beliau. Ni dalam beliau apa? Pika Mesir lah ni. Tu. Tok Ru, Pak Tih, Keruh macam tu. Pernah saya pergi tanya dia, Pak Tih, pondok kita duk mengaji ni tak ada ke bantuan? Dia kata, Rusdan, kalau hang nak tahu bantuan nak kita ada, kalau aku bagi seorang-seorang ni pun tak tahu nak kata puas dah depan ni kalau kita mengaji. Kalau aku nak bagi duit ke depan ni, puas depa nak mengaji. Tapi hang tahu tak pasal apa Pak Tih hanya bagi depa makan ikan kering? Sungguh tuan-tuan pergi tanya, haduk mengaji di Patih, pondok Patih tu, tuan-tuan pergi tanya depa makan hari-hari depa makan apa? Nak jumpa ayam pun susah. Patih Keruh kata apa? Budak-budak kalau kata belajar makan banyak, takkan ada lekat ilmu pada depa. Allah. Takkan lekat ilmu tu pada depa. Lagi lapak, lagi tajam pemikiran depa. Lagi lapak, lagi elok pemahaman depa. Maksudnya bukan lapak yang bersengatan. Lapak yang bersengatan tak boleh pula. Lagi mengaji tak khusyuk. Ni maksud kata yang sedang-sedang, biasa-biasa saja. Duk berasa lapak dengan kenyang lebih kurang. Itulah kehidupan di Pondok Patih Keruh. Dan di sini juga menyebutkan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyebutkan bahawasanya akan kurang faham, binasa kecerdikan dan sebagainya. Dan yang keempat, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadah. Memang pun kita ni sembahyang tarawih tu nasib baik. Orang kata bukan adat sembahyang duduk. Kalau daripada sah pertama sembahyang duduk, saya berasa sah kedua sampai ke habis, orang berasa duduk semua. Tobat. Kena pula Tok Imam itu, tuan-tuan mati Allah sekalian, saya hari ni kena kambing panggang ni, saya ambil yang bahagian paha, yang bahagian Nabi suka. Jadi ada 4 paha tu saya ambil, jadi saya tak apa nak lepas hari ni, maka hari ni pun saya sembahyang duduk tarawih. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan nak duduk, tuan-tuan nak berdiri? Kena pula jawatan kuasa masjid kata, kita pun tuan Syekh, kita sedia dengan kursi panjang semua cukup, jadi siapa nak boleh duduk, tunggu duduk. Orang yang banyak makan itulah perihalnya, keadaannya. Payah nak melakukan ibadah. Berat itu bukan pada berat saja, berat badan saja. Dan bayangkan tengok lagi, kalau penuh tu pula makanan dalam perut kita tu daripada sumber yang haram, lebih-lebih lagi. Kata guru kami, nak tahu kita ni bagus tak bagus sepanjang hari, tengok pada malam hari, mudah tak mudah bangkit. Seseorang yang mudah bangkit sembahyang tahajud malam, maka insya-Allah pada kehidupan siang harinya itu penuh dengan ibadah juga. Ataupun dia buat benda yang tak sia-sia, ataupun dia buat amal Allah Ta'ala terima. Tuan-tuan kena ingat nak kaedah ni nah. Kalau tuan-tuan nak tahu kata amal tuan-tuan Allah Ta'ala terima, Imam Ibn Rajab Hanbali mengatakan apa dia? Satu kebaikan itu, kaedah dia mudah, satu kebaikan itu akan menternakkan, akan melahirkan satu lagi kebaikan setelahnya. Contoh ni kita dah buat baik ni, lepas tu nak buat baik lagi, itu maksudnya insya-Allah kebaikan yang pertama tu Allah Ta'ala terima. Tapi kalau lepas buat baik disusuli dengan kejahatan ataupun kemaksiatan, kemungkinan besar pahala ataupun ibadah yang kita buat sebelum tu Allah Ta'ala tak terima. Mudah keluar daripada sembahyang isyak saya lagi ni, turun-turun tangga, ada seorang saja mai kata, leha weh, hantau anak macam bakap kena tangkap pula. Dia seridai atas tangga tu 4 jam duk semang tajuk tu ya, kompom sembahyang isyak tadi, tak ada nilai. Dia kata korang ni bukan jenis perempuan saja, laki pun sama. Laki kalau kata korang lagi teruk. Tuan-tuan tak tahu. Puak laki ni kalau boleh kata korang, beringat. Itu tanda-tanda di antaranya amal itu Allah Ta'ala tak terima. Kerana bahawasanya manusia itu apabila membanyakkan ia akan makan, nescaya berat badannya. Berat badannya ini, walaupun dia buat ibadah, akan tetapi ibadah itu menjadi sambil lewah. Macam kita kata tadi tu lah, perut penuh, mayang maghrib, mayang juga, tapi ke ala kadar sahaja. Dan mengantuk matanya, sungguh buat amal ibadat dalam keadaan perut penuh ni, mengantuk mata dan sebagainya. Yang kelima, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Ya, itu pun satu benda yang paling mudah kita nak faham.
Orang yang kurang makan, ibadah dia sedap. Dak, benda ni tuan-tuan, benda-benda ni semua tuan-tuan boleh try dan tuan-tuan boleh rasa. Bukan nak teruk mana, tuan-tuan boleh try dan tuan-tuan boleh rasa sendiri nikmat tu lagu mana. Dia nikmat ini tuan-tuan, satu benda yang kita tak boleh cerita ke orang. Contoh, Tok Guru duk kata, ya tuan-tuan mati Allah sekalian, sembahyang ini betul-betul lah yang dikatakan penyejuk mata bagi Nabi SAW. Para alim ulama dulu berehatnya mereka ini dengan sembahyang. Kita duk dengar lagu tu, kita duk kata nak rehat lagu mana sembahyang. Nama sembahyang tarawih. Tarawih tu pada maksudnya sembahyang dalam keadaan rehat. Rehat apa tuan Syekh? Nu 20 rakaat nu, rehat apa lagu tu? Kena pula tu imam malam tu pula Allahu Akbar, sama ada dua benar, sama ada tu imam jenis baca laju sungguh, jenis baca laju sungguh. Kami ni geng-geng umur-umur macam kami ni jenuh ligan ni, jenuh ligan. Kullu ta'ami kana inna libani Isra'il ila ma harrama Isra'il ala nafsihi min qabli an tunzila at-Tawrah qul fa'tu bit-Tawrah fatluha in kuntum sadiqin faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min kita dengar Allahu Akbar, Allah teruk sangat ni, kita dengar ni letih dah, kita dengar ni ataupun lambat sangat. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوني ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kuih terus belah 20 rakaat bang, hang boleh bayang berapa nak habis. Itu kita. Ya salam. Sedap dalam melakukan ibadah, benda tu nikmat yang orang tak boleh cerita. Sebab tu kata alim ulama, man lam yazu lam yadri. Siapa hak tak pernah rasa lazatnya ibadat, dia takkan boleh cerita dekat orang. Apa tuan-tuan, contohnya tuan-tuan boleh bercuti naik atas krus, boleh naik krus ni 5-6 hari pergi duk pusing pulau, pusing laut apa semua, pergi motor ni balik-balik ni, tuan-tuan boleh cerita ke orang pasal saya naik krus tu, bilik dia satu-satu bilik dengan ada pool dengan ada, tuan-tuan boleh cerita pasal tuan-tuan biasa naik. Hak macam saya bukan takat krus Feri Langkawi pun kalau boleh tak mau naik. Contoh, boleh saya lebih cerita. Tuan-tuan tahu feri ni dia ada kantin macam sekolah. Siapa nak percaya kat kita? Orang hak biasa dia tahu. Sebab tu tuan-tuan, lazatnya melakukan ibadah ni, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan akan nikmat sungguh-sungguh dengan ibadat ni. Tuan-tuan, sebab tu jangan ada heran ada orang baca Quran ghalib sungguh dia dengan Quran. Saya salah seorang hakim hafazan peringkat negeri Kedah. Salah seorang yang jadi hakim dengan saya masa tu adalah salah seorangnya ustaz sebelah saya ni, Ustaz Hamzah. Dia ni hafizul Quran. Kita ni tak hafil Quran, ngapal sikit-sikit gitu ya, ayat-ayat lazim gitu ya. Dia ni saya pergi tanya dia, Ustaz, 30 juzuk ni waktu bila hampa mengulang? 30 juzuk ni waktu bila hampa mengulang? Sari-sari berapa lama hampa mengulang? Dia kata depend lah, ikut lah. Tuan Syekh nak mengulang sehari berapa? Tuan Syekh nak mengulang sehari 3 juzuk. Kalau setakat sehari 3 juzuk tu Tuan Syekh dia kata, lepas subuh tu, kira habis lepas subuh baca doa tu, mengulang daripada lepas subuh tu agak-agak lebih sikit daripada bangkit terbit matahari tu, habis 3 juzuk. Tu dia. Pagi tu ya habis 3 juzuk dah. Tuan-tuan boleh bayang? 10 hari habis khatam Quran. Dia kata kalau sepagi itu saja, kalau malam tak lagi pukul lepas isyak sambil-sambil. Tambah dia pula mengajak budak mahat tahfiz pula. Daripada pagi sampai tengah hari dia duduk tasmik berapa belas juzuk dia boleh. Try bagi kat kita. Allah, nak habis juzuk pun merangkak.
merangkak. Baca juzuk ni memang keluar elok ni. Punya azab. Tuan-tuan. Sebab tu jangan heran ada orang hak semayang malam, mayang bangkit duduk, mayang bangkit duduk, mayang bangkit duduk. Pasal apa? Lazat tu pergi kat dia. Tuan-tuan kena try, tuan-tuan kena try. Tuan-tuan kena try. Di antara tanda, di antara cara lagi nak dapat lazatnya dalam melakukan ibadah ialah jaga mata daripada melihat benda yang haram. Itu salah satu cara. Apabila mata dijaga daripada melihat yang haram, maka kemanisan iman itu Allah Ta'ala akan bagi dekat dia. Yang keenam, bahawasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada haram dan yang subhah. Yang macam kita kata tadi tu nak. Makan tak mau sampai-sampai yang dikatakan jiran-jiran tetangga ataupun orang Islam kita tak makan pun tak boleh makan disebabkan kerana kita ni kenyang sangat sampai tak fikir pasal orang lain. Haram. Dan yang ketujuh, bahawasanya padanya menyusahkan hati dan mempenatkan badan pada mencarinya dan mensediakannya dan memakannya dan melepaskannya daripada mudaratnya. Makan banyak ni payah. Pasal apa? Kita nak cari rezeki, nak ni panjang cerita lah kali. Mudarat daripada makan itu pun ada. Dan yang kedelapan, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab baginya bersangatan sakit mati. Tu dia. Makan banyak pun menyebabkan sakit untuk kita mati. Tu dia. Ni cerita ni baru tuan-tuan nak berhenti sikit ni. Tuan-tuan hak kita tak patut tak. Sama lah hak cakap ni pun. Ya rupanya lagu tu no. Ya salam. Allahumma hawinna alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, hawin alaina, permudahkanlah kami inda sakaratil maut, ketika mana kami dalam sakaratil maut ya Allah. Amin. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Yang kesembilan, bahawasanya padanya mengurangkan pahala akhirat. Itu dia Ustaz. Bagaimana yang dikatakan mengurangkan pahala akhirat ni? Saya tengok balik. Di antara sebab sifat bakhil yang ada pada dirinya kerana semua rezeki dipikirkan untuk mencari makanan. Tu dia. Hak ni dhabit kitab hak saya. Tu kata mengaji ni penting, menulis ni pasal ni. Hak ni tuan-tuan, saya tulis nota ni pada tahun 2008. Saya tulis nota ni, saya baca nota kat tuan-tuan tadi, dhabit kitab tadi tu. Hak saya baca kat tuan-tuan tadi tu. Hak tu yang saya tulis dengan saya mengaji daripada Baba Adnan Al-Fatani hafizahullah taala pada tahun 2008. Tu dia tuan-tuan, 2008, 2018, 19, 20, 21, 15 tahun lah. Tu kata tok guru kita. Sungguh tu kalau beli kitab dhabit kitab tu pasal tu. Metang ni kita duk apa kena mengena makan banyak kurang pahala pula ni. Rupanya kurang pahala tu lagu mana? Kerana sebab sifat bakhil kita tu. Kerana duk fikir nak makan saja, lah kali kita tahan rezeki kita tu daripada kita infak kepada orang yang memerlukan. Kuranglah pahala kita sungguh. Kerana kita duk fikir, nak kena makan ni, nak kena fikir makan. Sebab dulu PKP dulu, tuan-tuan ingat tak PKP dulu, ada sampai satu masa mereka ni pakat beli barang simpan duk dalam buh dalam store. Mereka kata apa? Kiamat nak dekat dah, Dajjal nak keluar. Lah kali simpan-simpan beras dengan bubuk penuh dalam nguni. Makan tak boleh lah. Lepas tu tok dulu kata apa? Allah dah sebut dah sampai hujung akhir zaman yang makanan bagi orang Islam hanyalah zikrullah. Maksudnya kalau ada makan pun tak ada guna dah masa tu. Bekal kita masa tu ialah bukan makan, bekal kita masa tu ialah iman kepada Allah. Pasal secara logiknya kalau kita seorang ada makan, agak-agak jiran tangga anak-anak dekat nak mati ni tak main serang rumah kita. Habis kita tuan-tuan. Lah kali kita pun terpaksa berlapak dengan, dan kalau kata jiran sebelah kita pun dengan duk lapak tu, gamak ke kita duk makan saja periuk nasi kita, lepas tu dengan dia kita duk biar tengok, tak gamak juga. Tetap kita kena share juga makanan. Lah kali semua bukan tak nak makan. Orang yang banyak makan ini kurang pahala dia di akhirat kerana dia duk fikir nak makan saja, dia jadi bakhil untuk menyumbangkan kepada orang lain. Yang kita pergi rangkap ni sikit lagi.
Dan yang ke-10 bahwasanya padanya hisab pada hari kiamat telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Al-Imamul Ghazali di dalam Minhajul Abidin. Cukup sekat tu. Ni habis. Kalau kita mengaji baca kitab ni, ni habis perbahasan hak kita sebut tadi ni. Maka masuk telah datang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mencela akan kenyang setengah daripada nyahat tu mai dalil. Jadi kalam memang Ghazali tadi tu dah habis dah 10 benda yang menyebabkan orang yang banyak kenyang ni ataupun penuh perut dia kerap ni, maka dia akan dapat musibat 10 benda ni. Maka takat tadi tu dalam kitab Minhajul Abidin yang disebutkan Imam Ghazali sampai tang tulah disebutkan akan bahana-bahana bagi orang-orang yang selalu kenyang. Moga-moga Allah Ta'ala memudahkan kita rezeki yang halal, akan tetapi kita dalam menggunakan rezeki yang halal tersebut dalam keadaan yang kita katakan pertengahan, kenyang tidak terlalu kenyang, lapar tidak terlalu lapar, agar kita menikmati akan kecerdikan, akan nikmatnya ibadah, akan banyaknya pahala di akhirat, akan yang kita sebutkan tadi secara akasnya ataupun secara berlawannya. Wallahu a'lam. Ada apa-apa nak tanya? Ada? Kira tuan-tuan habis apa kuliah isyak ni, kira apa mayang isyak, kira fikir nak makan apa no? Kan? Lagu tu no bahasa tu no. Tu dia lah kita ni. Lagu mana apa kerja fikir makan ni. Baik tuan-tuan, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Ya. Mempengaruhi perut kita. Baik. Allahumma haditas shawab, Allahumma sallimni wa sallim minni. Ada beberapa pendapat berkenaan dengan pemakanan, yang mana pemakanan ini memberi kesan kepada beberapa faktor, akal ataupun kesihatan dan sebagainya. Akan tetapi kena bahagi betul-betul, kena faham betul-betul. Maksudnya yang pertama, kalau ada kajian lagi elok, ataupun yang mujarrabat, ataupun yang kedua dengan cara mujarrabat, iaitu kita tahu dengan pengalaman orang-orang yang terdahulu. Contohnya apabila orang banyak makan ni, dia akan kena penyakit kencing manis. Contoh, dia makan banyak ni, dia menyebabkan tumpul akalnya. Contoh, itu dia mujarrabat. Akan tetapi ada juga makanan-makanan yang dikatakan tak boleh makan, sedangkan ianya baik untuk kesihatan. Contoh, ni selalu kalau orang kita, kalau pok-pok ni kepala ikan, budak-budak jangan makan, esok jadi tak cerdik. Pasal apa hak pok-pok ni orang tua-tua ni duk pergi kata kepala ikan anak-anak jangan makan? Pasal hak sedap tu lah pok nak pelak. Kalau anak-anak pergi kayuh dulu, pok nak boleh apa? Pakai tak boleh apa je oi. Lah kali nampak ke mana? Jangan makan kepala ikan ni. Nah, kepala ikan ni tak boleh makan. Kalau makan esok jadi benak, bebai. Payah. Lah kali boleh kat dia, boleh kat pok. Macam-macam kalau cerita makan ni macam-macam lah. Nah, barang dalam adakah ada qil, ada qal, ada mengatakan dia dan tidak. Akan tetapi kalau kita tengok dari segi perubatan pun, contoh bukan saya nak kata lah, bab makan ni pun ada mazhab masing-masing. Kalau mau tanya yang perubatan pun, isu ni jadi bila Sabtu baru ni, kuliah subuh saya di Penang, ada satu orang doktor pakar. Lepas mayang subuh kuliah dan sebagainya, kami makan. Tengah makan, panggil doktor ni, doktor mai makan. Tak apa, pasal ustaz saya makan, dia kata. Pasal apa? Pasal saya makan. Bukankah doktor perubatan ni kata breakfast tu kalau boleh jangan skip, pasal breakfast tu penting. Dia kata, Tuan Syekh, tak, sebenarnya dalam mazhab makan pagi ni pun ada beberapa pendapat mazhab yang besar, dia kata. Mazhab yang besar, dia kata. Ada yang menganjurkan makan pagi tu kena makan pagi, jangan skip makan pagi, sebab nanti perut kosong lah, boleh gas lah, apa kena gastrik, macam-macam. Dan ada juga pendapat daripada doktor pakar mengatakan bahawasanya seeloknya jangan breakfast saja, tapi tangguh sat. Bukan makan tengah hari pukul 1, pukul 2, tapi makan pukul 11 ataupun 12 ataupun 10.30, pukul 11 ke 12, dia kata. Itu dikira sebagai, kalau istilah dia, brunch. Yakni breakfast dengan lunch dia gabung sekali jadi brunch. Dan dia kata itu lebih baik sebenarnya.
kepada beberapa mazhab dalam bab diet pemakanan. Saya kata pungah. Hak kami duk pegang ni kiranya kalau tak makan pagi tu kena gastrik. Rupanya dah. Ada, dia kata tak, tak semestinya. Boleh saja tangguh makan ni sikit, itu lebih baik untuk diet yang kita katakan daripada semalam kita makan lewat sikit, bukan makan lewat sikit, makan awal, kemudian tahan perut kita, tahan ni sampai dekat tengah hari baru makan. Itu diet apa tadi dia panggil, saya pun tak erti sebut lah, dia sebut benda tu. Dia kata itu lebih baik sebenarnya. Ui, saya kata lagu tu pula dah. Lagu tu pula dah, dia kata. Okey. Contoh lagi. Hak kita duk faham kolesterol kan. Saya baru jumpa satu mazhab baru pula. Dia kata apa? Breakfast yang paling elok ialah nasi lemak. Ditambah pula dengan ayam rendang. Allah. Saya kata, "Ui, ni mazhab mana pula dah ni?" Dia kata bila nasi tu satu dia akan turunkan glycemic apa atau GI apa di istilah dia itulah. Kemudian ditambah pula dengan minyak sihat ataupun lemak sihat, iaitu minyak daripada minyak kelapa santan ni, itu menambahkan, dan ditambah lagi dengan, ui, saya kata ni mazhab mana pula dah. Pergi tambah ayam rendang pagi-pagi ni kau habis cerita tu kan. Saya kata ni itu sebenarnya lebih baik menyebabkan glycemic dia turun ini. Oi, saya kata tak erti dah tajuk ni. Lah kali saya kata kita bahas bab agama sudah. Maksud kata takat-takat makan hak halal, makan mula ngadak makan, berhenti sebelum kenyang, jangan sampai bazir. Arti hatu yang kita cerita pasal duduk dalam kitab. Cumanya ada ataupun tidak, ada dengan dua cara, sama ada secara kajian ataupun secara mujarrabat. Contoh, kalau tuan-tuan biasa dengar pasal getah arak, biasa dengar getah arak, disebutkan dalam riwayat ketika mana Imam Syafi'i meninggal dunia, dalam mulut Imam Syafi'i itu ada getah arak tu. Disebutkan dalam riwayat. Wallahu a'lam. Menjadi adat bagi orang yang ketika itu mufakir ataupun orang yang hidup daripada dengan ilmu, makan getah arak ataupun kunyah getah arak itu menyebabkan cerdik, dia punya akal fikiran dia tajam. Itu disebutkan mujarrabat, yakni pengalaman orang dulu-dulu menatijahkan hal tersebut. Tetapi adakah secara betul-betul makan barang dalam menyebabkan anak bodoh? Tak. Tidak semestinya. Jadi dalam bab makanan secara umumnya kita pegang, cari benda yang halal, ikut adat yang Islam, jangan sampai bazir. Benda kita yang adat kita sebutkan, makanlah apapun, sebab dalam Quran menyebutkan kulu washrabu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, jangan sampai buat benda yang haram. Salah satunya ialah pembaziran tersebut. Wallahu alam. Ada lagi? Tak ada. Tak ada. Pasal tuan-tuan semua bukan nak lajak pergi nasi kandang semua, kita berhenti awal sikit. Tuan-tuan nanti Allah sekalian, insya-Allah kita sambung lagi bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zidna ilma wa wasi'na fi rizqina wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahban fi qulubi ibadik wa zin fayuni waj'alna wajhan fi dunya wal akhirati minal muqarrabin. Ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'l wa ya mubdal wa ya amsal wa qaim bil azwa lakal hamdu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.